Malaysia telah mengubah sepenuhnya wajah kuasa-kuasa besar. Pendedahan mengejutkan daripada seorang calon hadiah Nobel terkemuka telah menyebabkan seluruh forum ekonomi dunia berada dalam panik. Seorang lelaki yang sepanjang hayatnya pernah mengejek Malaysia sebagai negara peniru kelas ketiga, kini mengeluarkan bukti muktamad yang menghancurkan semua hujah beliau sendiri. Para pemimpin dunia yang berkuasa, yang pernah mengejek, terkejut dan terdiam, manakala CNN sentiasa menyiarkan berita khas tergempar. Apakah sebenarnya realiti mengejutkan yang beliau saksikan di Malaysia? Mengapa beliau meninggalkan sepenuhnya kepercayaan yang dibina selama 40 tahun hanya dalam satu hari? Kebenaran yang mengerikan itu akan didedahkan sekarang. Nama saya James Rosent. Saya seorang profesor yang telah mengajar ekonomi antarabangsa selama 40 tahun di Sekolah Pengurusan Sloan MIT. Hari itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidup saya. Ibu pejabat Bank Dunia di Washington DC. Ia adalah hari kedua persidangan ke-14 yang menghimpunkan 500 ahli ekonomi dari seluruh dunia. Saya duduk di barisan VIP pertama bersama seseorang yang telah dicalonkan 3 kali untuk hadiah Nobel Ekonomi. Ia adalah kedudukan yang jelas. Tepat jam 10 pagi, Presiden Bank Dunia, Encik Marcos Sanchez, melangkah ke podium. Saya menghirup kopi sambil bersandar. Saya fikir, mungkin ia hanyalah cerita klis lagi. Tetapi sejak ayat pertama, semuanya menjadi pelik. Hari ini, saya akan bercakap tentang penemuan yang mungkin memaksa kita untuk menulis semula buku teks ekonomi. Saya membetulkan cermin mata saya. Presiden Sanchez menghidupkan skrin tayangan yang memaparkan carta yang mengejutkan. Tahun 1986, KDNK per kapita adalah 800. Pada tahun 2024, angka itu adalah 17,000. Ini adalah rekod Malaysia. Seluruh dewan berbisik. Saya mendengus. Cerita Malaysia lagi. Saya tidak faham mengapa orang terus memuji negara yang membangun hasil aliran modal asing seperti itu. Tetapi slide seterusnya membuatkan saya terpegun. Tuan-tuan dan puan-puan, sila beri perhatian. Dalam sejarah moden, hanya satu negara sahaja yang pernah musnah teruk akibat konflik, tidak mempunyai jajahan, telah bangkit dari kemiskinan tegar untuk menjadi kuasa sederhana, yaitu Malaysia. Jantung saya seakan terhenti seketika. Kata-kata itu benar-benar bertentangan dengan teori yang telah saya ajar selama 40 tahun. Saya segera mengangkat tangan. Tuan Presiden, pernyataan itu adalah penyederhanaan yang berlebihan. Saya berkata dengan lantang, Malaysia adalah ekonomi peniru yang membangun hasil menyalin dan memasang teknologi Amerika dan negara maju lain. Presiden Sanchez memandang tepat ke arah saya, kemudian beliau tersenyum dan berkata, Profesor Rosent, saya sangat menghormati Anda, tetapi kali ini Anda salah. 500 pasang mata di Dewan tertumpu ke arah saya, muka saya panas membahang. Model pembangunan barat yang selalu Anda sanjung, yaitu pengumpulan modal melalui eksploitasi jajahan, Malaysia adalah satu-satunya kes yang berjaya perindustrian tanpa memerlukan itu. Yang lebih menakjubkan lagi, dari negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan, hanya Malaysia sahaja yang berjaya melakukannya di dunia. Saya membantah dengan suara yang bergetar. Itu adalah hasil sokongan strategik Amerika Syarikat semasa era pasca Perang Dingin. Kita tidak boleh membuat generalisasi terhadap kes istimewa. Presiden Sanchez beralih ke slide seterusnya. Adakah Anda ingat krisis rantaian bekalan global pada tahun 2021? Semua pakar meramalkan industri pembuatan Malaysia akan runtuh. Profesor juga salah seorang daripadanya. Jantung saya berdebar. Betul? Dalam temu bual dengan CNN, saya berkata Malaysia akan melutut dalam tempoh 3 bulan. Dan apakah hasilnya? Dalam tempoh 1 tahun sahaja, mereka telah menyuadayakan sebahagian besar komponen teras, mengurangkan pergantungan kepada luar negara. Dari 90% turun kepada 20%, mereka telah melakukan perkara yang mustahil. Profesor Harvard yang duduk di sebelah saya berbisik, James, ini benar-benar menakjubkan. Presiden Sanchez menyambung, adakah Anda tahu tentang Mozambik? Ia pernah menjadi salah satu negara termiskin selepas Perang Saudara yang dahsyat. Kini, ia digelar harimau yang sedang bangkit di Afrika. Siapa yang membantu mereka, yaitu Malaysia. Bukan sahaja bantuan semata-mata,
tetapi membina infrastruktur telekomunikasi yang dilaksanakan oleh TM Global. Memindahkan teknik pertanian sawah padi dan menemani pembangunan sepanjang 20 tahun yang lalu. Saya menggenggam tangan, kemarahan membara. Tuan Presiden, walaupun begitu, Malaysia tetap negara peniru teknologi. Mereka tidak mempunyai inovasi sendiri. Tepat pada masa itu, Presiden Sanchez melancarkan bom. Profesor Rosentor, saya ingin memberikan Anda projek khas. Dalam tempoh 3 minggu, selesaikan laporan tentang model pembangunan Malaysia. Jika Anda betul, buktikan. Jika saya betul, Anda perlu mengakuinya di forum Davos yang akan datang. Seluruh Dewan menahan nafas. Ini adalah cabaran terbuka. Saya melonjak dari kerusi. Baiklah, 3 minggu sudah lebih dari cukup. Saya akan membuktikan secara jelas had-had Malaysia. Tepukan bergema. Tetapi bagi saya, ia kedengaran seperti ejekan. Persidangan berakhir. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya sedar ini bukan lagi perbahasan akademik semata-mata, tetapi maruah 40 tahun kerjaya saya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu betapa mengejutkannya kebenaran yang akan saya temui dalam tempoh 3 minggu akan datang. Keesokan paginya, sekembalinya ke Boston, saya memanggil pembantu-pembantu saya ke bilik penyelidikan. Projek kecemasan. Dalam tempoh 3 minggu, kita akan mendedahkan ilusi ekonomi Malaysia. Felix, penyelidik kanan Jerman, menyambutnya serta-merta. Akhirnya tiba masanya untuk meletupkan gelembung Malaysia itu, Profesor. Saya akan menganalisis data perdagangan dahulu. Tetapi An Nien, seorang pelajar kedoktoran berketurunan Malaysia, mengangkat tangan dengan ragu-ragu. Profesor, bolehkah kita cuba mendekati masalah ini dengan pemikiran yang lebih terbuka? Saya memandang dingin ke arahnya. An, jangan biarkan perasaan mengganggu. Kita hanya bekerja dengan fakta. Alexandra, pembantu dari Rusia, membuka komputer ribanya. Profesor, mari kita lihat data asas dahulu. Ini adalah kadar pertumbuhan KDNK Malaysia. Melihat carta di skrin, saya mencebik. Pertumbuhan pada tahun 90-an adalah hasil daripada dasar ekonomi baru dan aliran modal murah sahaja. Mereka membuat wang dengan menjadi kilang buruh dunia. Tetapi Rafael, seorang pembantu dari Brazil, menunjukkan dokumen lain. Profesor, tetapi ada sesuatu yang pelik. Pada tempoh yang sama, Thailand dan Indonesia juga menerima aliran modal yang besar. Tetapi tiada negara yang mencapai kadar pertumbuhan yang mampan seperti Malaysia. Bilik penyelidikan tiba-tiba sunyi. Felix cepat menyampuk. Itu kerana Malaysia mewarisi beberapa infrastruktur dari zaman British. Tetapi An Nien membantah. Kebanyakan infrastruktur itu telah musnah atau usang selepas era konflik awal dan pembangunan yang tidak teratur. Kuala Lumpur dan banyak bandar lain hampir musnah pada tahun 1970 Tom-an. Saya mula berasa tidak selesa. Mari kita fokus pada perkara utama. Cari bukti bahawa Malaysia adalah negara peniru teknologi. Alexandra membuka fail baru. Profesor, ini adalah data paten. Jumlah permohonan paten antarabangsa Malaysia berada di tempat kedua dalam blok ASEAN dan mempunyai kadar pertumbuhan terpantas di dunia. Saya terpaku pada skrin. Sukar dipercayai. Mengikut nisbah populasi, mereka mengatasi banyak negara besar. Felix kelihatan keliru. Pasti ada kesilapan di sini. Kemudian Rafael menunjukkan dokumen mengejutkan. Profesor, ada perkara yang lebih pelik lagi. Dalam bidang perisian dan kecerdasan buatan, Jurutera Malaysia memegang sehingga 25% pasaran pemprosesan untuk lembah silikon. Saya melonjak dari kerusi. Tidak masuk akal. Teknologi sumber adalah monopoli Amerika dan Eropah. An Nien berkata perlahan, Profesor, keadaan telah berubah sepenuhnya dalam 10 tahun kebelakangan ini. MIMOS dan TM Global mendahului dalam pembangunan penyelesaian bandar pintar dan keselamatan siber generasi baru. Saya berasa sakit kepala. Ini bukan Malaysia yang saya kenal. Bagaimana pula dengan kereta? Bukankah Satria EV masih salinan murah? Alexandra mencari maklumat dan kelihatan terkejut. Profesor, SEV baru disenaraikan di Nasdaq. Dengan penilaian yang melebihi Ford dan General Motors. Model kenderaan elektrik Satria VF8, mereka telah memenangi anugerah pilihan pemandu di Eropah, mengatasi jenama kereta Jerman. Bilik penyelidikan kembali sunyi. Malah Felix,
juga berkata dengan suara keliru, "Ini berbeza dengan ramalan kita." Saya marah. Sedarlah semua, kita mesti mencari kelemahan Malaysia. Bagaimana pula dengan industri budaya? Pop Yeye atau yang seumpamanya, bukankah itu hanya gelembung? Rafael menemui dokumen lain. Pendapatan ekspor dari produk budaya Malaysia tahun lepas melebihi 0,5 bilion. Ini bukan lagi tahap gelembung, tetapi keseluruhan industri gergasi. An Nian menambah, dalam 10 program yang paling banyak ditonton secara global di Netflix, terdapat 3 program dari Malaysia. Sejak kejayaan ayahku, tren ini berterusan. Saya menumbuk meja, tidak mungkin, pasti ada muslihat di sini. Tepat pada masa itu, An Nian mengucapkan kata-kata muktamad. "Profesor, mungkinkah ada Malaysia lain yang Profesor tidak pernah tahu?" Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau. Segala yang saya percayai selama 40 tahun mula goyah. Alexandra bertanya dengan ragu-ragu, "Profesor, bagaimana jika kita cuba memahami bagaimana Malaysia mencapai kejayaan ini? Daripada mengkritik, mari kita cuba memahami dahulu." Saya mengeluh, "Baiklah, mula-mula mari kita tentukan fakta dengan tepat. Tetapi jangan lupa matlamat kita adalah mencari kebenaran." Tetapi malam itu, apabila saya bersendirian di bilik penyelidikan, saya berasa gelisah. Bagaimana jika saya benar-benar salah? Soalan itu terus menghantui fikiran saya, dan itu hanyalah permulaan kepada penemuan mengejutkan yang akan berlaku. Malam itu, kes Mozambik yang disebut oleh Presiden Sanchez terus berlegar di kepala saya. Bagaimana Malaysia membantu Mozambik? Saya resah tidak dapat tidur dan memutuskan esok saya mesti mendalami kes ini dahulu. Keesokan harinya, bertekad untuk menyiasat Mozambik, saya datang ke bilik penyelidikan awal. Alexandra telah menemui laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. "Profesor, selepas Perang Saudara pada tahun 1992, Mozambik hampir musnah. 60% KDNK mereka telah hilang." Saya mengangguk. Sudah tentu, bagaimana negara seperti itu boleh pulih? Pasti terima kasih kepada bantuan berskala besar dari Barat. Tetapi Rafael telah menemui dokumen yang menakjubkan. "Profesor, pelik sungguh. Sejak tahun 2010, ekonomi Mozambik berkembang pesat dan rakan kongsi terbesar mereka pula adalah Malaysia." Apa? Skrin memaparkan kandungan mengejutkan. Perkara yang Malaysia hantar ke Mozambik bukan sekadar wang. An Nian menjelaskan, TM Global, sebuah konglomerat telekomunikasi Malaysia, telah membina keseluruhan sistem rangkaian mudah alih untuk mereka dari negara yang hampir tidak mempunyai sambungan. Dalam tempoh 5 tahun sahaja, mereka telah menjadi negara dengan liputan mudah alih terkemuka di Afrika. Felix ketawa sinis. Apa yang hebat sangat, hanya memasang sistem sahaja. Tetapi dokumen seterusnya yang ditemui oleh Alexandra membuatkan kami semua terdiam. Ini adalah laporan Kerajaan Mozambik tahun 2020. Terima kasih kepada rangkaian telekomunikasi. Kadar rasuah telah menurun 70% dan kecekapan cukai meningkat 4 kali ganda. Yang lebih menakjubkan adalah di belakang. Syarikat-syarikat Malaysia tidak membina kilang di Mozambik, tetapi pusat latihan vokasional. Dalam 10 tahun, mereka telah melatih 50,000 juru teknik pertanian dan telekomunikasi. Kepala saya menjadi kusut. Mengapa? Mengapa mereka melakukan perkara yang tidak mendatangkan keuntungan seperti itu? Kemudian Rafael menemui temu bual dengan Presiden Mozambik. Malaysia tidak memberi kami ikan. Mereka mengajar kami cara menangkap ikan. Mereka berkata 60 tahun lalu mereka juga miskin seperti kami. An Nian berkata perlahan, Profesor, itulah jenis bantuan Malaysia. Mereka memindahkan semula proses pembangunan yang telah mereka lalui. Felix membantah, walaupun begitu, ini hanyalah kes kecil. Apa yang penting tentang negara Afrika? Tetapi Alexandra melancarkan bom. Bukan sahaja Mozambik, Tanzania, Kamerun, Burundi, terdapat 10 negara Afrika yang telah dibantu oleh Malaysia dengan cara yang sama. Saya terkejut. Ini benar-benar berbeza dengan model bantuan pembangunan yang saya ketahui. Apa bezanya dengan bantuan Barat? Rafael menunjukkan dokumen perbandingan. IMF meminta Mozambik menyusun semula ekonomi, mengetatkan perbelanjaan, menswastakan perusahaan negara, membuka pasaran. Tetapi Malaysia menasihati sebaliknya,
pembangunan diterajui oleh negara, meningkatkan pelaburan dalam pendidikan, membuka secara berperingkat. Dan hasilnya, negara jiran Zimbabwe yang mengikut program IMF masih merupakan salah satu negara termiskin. Manakala Mozambik, mengikut model Malaysia, terus berkembang, saya bersandar ke kerusi. Ada sesuatu yang asas sedang goyah. Tepat pada masa itu, An-Nien menemui dokumen lain. Profesor, ada perkara yang lebih menakjubkan. Mozambik kini mengekspor teknologi telekomunikasi kepada negara jiran. Apa? Mozambik, mereka telah menjual sistem kerajaan elektronik kepada Angola dan Zambia dengan teknologi yang dipelajari dari Malaysia sendiri. Felix terkedu. Saya melihat keluar tingkap, latar langit Boston kelihatan kabur. Apakah sebenarnya negara Malaysia ini? Alexandra membuat kesimpulan. Profesor, ini bukan bantuan semata-mata. Malaysia sedang menyalin dan memperbanyakkan DNA kejayaan mereka sendiri. Rafael menambah, satu-satunya negara yang bangkit tanpa jajahan, kini membuktikan bahawa negara lain juga boleh melakukannya. Saya tidak mahu mengakuinya, tetapi ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tetapi ini sahaja tidak mencukupi, perlu ada bukti tambahan. An-Nien mencadangkan, kalau begitu, mari kita lihat operasi bantuan bencana mereka. Pasukan penyelamat kecemasan Malaysia di luar negara agak terkenal, Profesor. Saya mengangguk dengan berat hati, tetapi di dalam hati saya berasa gelisah. Mungkinkah saya benar-benar salah faham tentang Malaysia selama 40 tahun ini? Malam itu saya tidak dapat tidur. Kes Mozambik terus menghantui pikiran saya. Pukul 3 pagi saya kembali ke bilik penyelidikan dan mula mencari dokumen tentang tsunami selatan di Aceh, Indonesia pada tahun 2013. Hasil carian pertama muncul. Lebih 6.000 orang terkorban, salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah manusia. Saya ingat masa itu, pemandangan mengerikan telah mengejutkan seluruh dunia. Tetapi apabila saya membaca artikel seterusnya, saya sangat terkejut. Pasukan penyelamat kecemasan Malaysia tiba di lokasi 24 jam selepas bencana berlaku. 24 jam di seberang Selat Melaka. Saya mencari catatan yang lebih terperinci. 8 Disember, tsunami melanda. 10 pagi 9 Disember, 2 kapal tentera laut Malaysia berlabuh di Pelabuhan Aceh, membawa 100 anggota penyelamat tentera, 30 kaki tangan perubatan dan 50 tan bantuan. Saya membandingkan dengan catatan pasukan penyelamat Amerika Syarikat. Tentera Amerika tiba 2 hari selepas itu. Bagaimana perkara itu boleh berlaku? Jawapannya mudah di luar jangkaan. Malaysia telah mengendalikan pasukan penyelamat kecemasan yang sentiasa bersedia. Pasukan penyelamat dan penyelamat kebangsaan, 365 hari 24,7 bersedia untuk bergerak. Felix datang ke bilik penyelidikan dari awal pagi dan melihat skrin saya. Profesor, adakah Anda melihat ini sepanjang malam? Felix, lihat ini. Bilangan mangsa yang terselamat yang diselamatkan oleh Malaysia. Di skrin adalah angka yang mengejutkan. Pasukan penyelamat Malaysia dalam tempoh 72 jam telah menyelamatkan 42 orang mangsa yang terselamat. Rekod tertinggi di kalangan pasukan tunggal. Felix kelihatan curiga. Mungkin nasib sahaja. Tetapi dokumen seterusnya yang saya temui telah mengubah fikirannya. Itu adalah video laporan tempat kejadian dari CNN. Seorang wartawan Amerika berkata dengan teruja, "Sukar dipercayai, pasukan penyelamat Malaysia baru sahaja menggunakan peralatan sensor haba moden untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dari bawah runtuhan sedalam 7 meter." Dalam video itu, anggota penyelamat tentera Malaysia berhati-hati mengeluarkan kanak-kanak itu. Penduduk tempatan menangis dan menjerit dalam bahasa Malaysia. Terima kasih. An-Nien dan Alexandra telah tiba. Profesor, Anda datang awal? Lihat semua ini. Saya tidak sangka kerja bantuan bencana Malaysia berada di tahap ini. Alexandra mencari dokumen tambahan. Profesor, ada perkara yang lebih menakjubkan. Malaysia bukan sahaja menamatkan operasi penyelamat tetapi juga tinggal untuk membantu pembinaan semula Aceh sepanjang 5 tahun. 5 tahun berturut-turut, Rafael juga menyertai. Mereka telah membina 50 sekolah, 10 hospital dan 200 km jalan raya. Kerajaan dan syarikat Malaysia bersama-sama membina semula.
Saya tidak dapat faham mengapa Indonesia melakukan semua ini untuk Malaysia. An Nian menjawab, tidak banyak pun. Tetapi orang Malaysia berkata selepas konflik awal, mereka juga menerima bantuan daripada komuniti antarabangsa. Sekarang adalah masa mereka membalas. Felix berkata dengan sinis. Alasan yang sangat emosional. Tetapi dokumen seterusnya yang saya temui membuatkan semua terdiam. Presiden Indonesia melantik Malaysia sebagai rakan kongsi strategik komprehensif, menandatangani perjanjian kerjasama keselamatan maritim dan perdagangan beras jangka panjang. Keselamatan maritim dan makanan adalah dua isu penting bagi Indonesia. Alexandra mengira nilai perjanjian ini sekurang-kurangnya 20 bilion. Rafael terkejut. Mereka membantu 1 bilion dalam 5 tahun untuk mendapatkan kontrak 20 bilion. Saya sedar ini bukan sentimentaliti semata-mata. Mereka telah membina aset yang dipanggil kepercayaan. An Nian tersenyum. Ya, Profesor. Orang Malaysia memanggilnya budi atau tolong-menolong, nilai yang tidak dapat diukur. Saya mencari kes lain. Tahun 2023, gempa bumi di Turki. Kali ini, mereka juga tiba dalam tempoh 24 jam. Bersama 7 ekor anjing pengesan, 1 korak mula muncul. Malaysia sentiasa tiba paling cepat dan tinggal paling lama. Malah Felix juga terpaksa mengakui ini benar-benar tindakan yang konsisten. Saya bersandar di kerusi dan mengeluh. Saya telah mengkaji politik antarabangsa selama 40 tahun tetapi tidak pernah melihat negara seperti ini. Alexandra membuat kesimpulan. Profesor, mungkin Malaysia adalah negara yang sentiasa mengingati bantuan yang diterima dan membalasnya dengan lebih besar. Saya melihat keluar tingkap, cahaya matahari pagi menyinari Boston. Sudut dalam jiwa saya ada sesuatu yang runtuh. Kerana di Malaysia, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logik kuasa yang saya selalu percayai. Beberapa hari kemudian, seorang tetamu yang tidak dijangka datang ke bilik penyelidikan saya. Itu adalah hari keempat selepas persidangan. Setiausaha memberikan saya kotak lama. Profesor, ada orang dari Sudan menghantar bungkusan. Nama pengirim ialah Jamal Ibrahim. Membuka kotak itu, di dalamnya terdapat longgokan surat lama dan gambar bersama nota ringkas. Kepada Profesor Rosento, saya dengar Anda sedang mengkaji tentang Malaysia. Harap kisah keluarga saya akan membantu Anda. Saya membuka surat pertama. Bertarikh Mei 1968, Maria sayang. Saya berada di sebuah negara bernama Malaysia. Rakyat di sini telah kehilangan segalanya kerana konflik, tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Yang pelik, mereka terus mengucapkan terima kasih kepada doktor Sudan kita. Penulis surat itu adalah Datuk Jamal, seorang doktor Sudan yang menjadi sukarelawan di Malaysia semasa tempoh pasca konflik. Surat kedua lebih mengejutkan. Maria, sesuatu yang menakjubkan telah berlaku. Seorang ibu Malaysia yang kurus telah membawa seikat pisang ke hospital Medan kita. Dia berkata keluarganya berlapar untuk mengucapkan terima kasih kepada kita. Saya tidak akan melupakan ini sepanjang hayat saya. Dalam gambar itu terdapat doktor muda Sudan dan penduduk tempatan sedang tersenyum. Dengan latar belakang kawasan luar bandar yang musnah, An Nian masuk perlahan. Profesor, apa yang Anda lihat? Surat daripada sukarelawan Sudan. Kisah dari lebih 50 tahun lalu, saya membuka surat ketiga. Kali ini surat dari tahun 1990-an. Ayah, sukar dipercayai. Tetapi kerajaan Malaysia telah menghantar surat jemputan. Mereka menjemput bekas sukarelawan dan keluarga melawat Malaysia. Mereka menanggung semua tiket penerbangan dan hotel. Surat keempat adalah dari tahun 2015. Datuk, saya berada di Asrama University Malaya. Saya belajar perubatan dengan beasiswa kerajaan Malaysia. Negara yang Datuk bantu 50 tahun lalu kini membantu saya. Saya terkejut. Kisah yang berlarutan 3 generasi. Alexandra menemui dokumen berkaitan. Profesor, ini adalah dokumen dari Gabungan Pertubuhan Persahabatan Malaysia. Nama dan jasa semua 1,100 sukarelawan Sudan telah dicatat. Semua? Semua? Ya. Dan setiap tahun mereka memberikan 50 beasiswa kepada anak cucu mereka. Ini telah berlarutan selama 30 tahun. Felix mengira.
Jadi sudah ada seduhan 500 orang yang mendapat manfaat. Rafael mencari dokumen tambahan. Yang lebih menakjubkan adalah kerja yang dilakukan oleh pelajar ini selepas kembali ke Sudan. Mereka menjadi doktor, jurutera, profesor, menjadi jambatan antara Malaysia dan Sudan. Surat terakhir ditulis tahun lepas, yaitu surat dari Jamal sendiri. Profesor Rosenton, saya adalah cucu datuk saya. Terima kasih kepada beasiswa Kerajaan Malaysia, saya belajar di Kuala Lumpur dan kini bekerja di Kementerian Kesihatan Sudan. Tahun lepas semasa pandemik COVID, kit ujian yang didermakan oleh Malaysia telah menyelamatkan puluhan ribu rakyat negara saya. Surat itu berakhir begini. Profesor, Malaysia adalah negara yang masih mengingati bantuan dari 50 tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logik ekonomi, tetapi itulah Malaysia yang sebenar. Saya meletakkan surat itu dan duduk terdiam seketika. An Nien berkata, Profesor, bukan sahaja Sudan, Rusia, Angola, Algeria, semua negara yang pernah membantu Malaysia, mereka semua dilayan dengan hormat seperti itu. Alexandra menunjukkan saya klip video. Itu adalah video Hari Pahlawan di Malaysia tahun lepas. Seorang veteran Bosnia berusia lebih 80 tahun duduk di kerusi roda dan yang di-Pertuan Agong Malaysia melutut di hadapannya untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana membantu kami mempertahankan tanah air. Air mata mengalir di wajah veteran tua itu. Masa muda saya telah dibalas dengan sewajarnya. Saya gembira Malaysia telah menjadi negara yang kuat seperti ini. Malah Felix juga kelihatan terharu. Ini benar-benar istimewa. Rafael membuat kesimpulan. Profesor, Malaysia adalah negara yang tidak pernah melupakan budi. Dan mereka membalas budi itu merentasi beberapa generasi. Saya mengambil semula surat Jamal. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logik ekonomi. Ya, itu adalah sesuatu yang teori yang saya ajar selama 40 tahun tidak dapat fahami. Malam itu, saya menulis dalam jurnal saya. Hari ini, saya telah melihat sesuatu yang tiada dalam angka dan carta. Saya seolah-olah telah melihat jiwa sebuah negara bernama Malaysia. Di luar tingkap, pemandangan malam Boston berkilauan. Tetapi fikiran saya melayang ke zaman pasca konflik Malaysia 50 tahun lalu. Dan saya sedar selama ini saya hanya melihat kulit luaran Malaysia sahaja. Beberapa hari kemudian, jemputan untuk menghadiri seminar ekonomi Asia dari Harvard dihantar. Profesor Wang Li dari Universiti Peking akan menyampaikan ucapan penting. Setelah memahami Malaysia dengan lebih mendalam, saya ingin tahu bagaimana pandangan beliau yang penuh prejudis itu. Seminggu selepas persidangan, saya menghadiri seminar ekonomi Asia di Kelab Fakulti Harvard. Profesor Wang Li dari Universiti Peking, pakar terkemuka dalam ekonomi Asia Timur sedang berucap, China adalah lokomotif ekonomi Asia, manakala Malaysia, mereka masih hanya kilang pemasangan yang bergantung kepada rantaian bekalan kita sahaja. Penonton ketawa berdekah-dekah. Jika seminggu yang lalu, mungkin saya juga akan ketawa bersama mereka. Semasa rehat, Profesor Wang mendekati saya. Victor, bagaimana projek Bank Dunia? Sudah mendedahkan ilusi Malaysia? Saya teragak-agak untuk menjawab. Wang, nampaknya ia lebih rumit daripada yang saya fikirkan. Profesor Wang tersengih. Apa yang rumit? Anda tidak ingat tentang tahun 2021? Apabila rantaian bekalan global terputus, kita telah menyekat ekspor beberapa komponen semikonduktor penting. Itu adalah nadi industri elektronik Malaysia. Profesor Wang menghirup wine dan menyambung, seluruh dunia meramalkan Malaysia akan menyerah. Anda sendiri pun berkata begitu di CNN. Betul. Saya berkata Malaysia akan melutut dalam tempoh 3 bulan. Tetapi hasilnya, Profesor Wang menepis tangan, hanya nasib sementara sahaja. Mereka mempunyai inventory, teknologi sebenar masih monopoli China. Tepat pada masa itu, An Nien lalu dan berhenti, dia kelihatan lebih yakin. Mungkin selepas membaca surat tentang Sudan, kebanggaan terhadap Malaysia dalam dirinya semakin besar. Maafkan saya, tetapi nampaknya itu tidak benar. Profesor Wang memandang dingin ke arahnya. Siapa awak? Saya An Nien, pelajar kedoktoran MIT. Saya sedang mengkaji industri semikonduktor Malaysia. Ah, orang Malaysia. Jangan biarkan perasaan mengganggu. An Nien mengeluarkan tabletnya. Ini bukan perasaan,
tetapi data. Sehingga 2023, pergantungan Malaysia kepada komponen dari China telah menurun kepada 15%. Muka Profesor Wang merah padam. Tidak mungkin, teknologi itu China telah bangunkan 20 tahun. Malaysia telah melakukannya dalam tempoh 1 tahun. Konglomerat MIMOS telah menyuadayakan chip mikrochip untuk telekomunikasi, manakala TM Global bekerjasama dengan rakan kongsi Amerika untuk membangunkan chip 5G. Saya terkejut, ini kali pertama saya melihat Anian begitu yakin. Profesor Wang mengejek, hanya barangan salinan sahaja. Bagaimana kualitinya boleh sama dengan barangan China? Anian menjawab dengan tenang, tahun lepas, Samsung telah menghapuskan sepenuhnya komponen China dari senarai pembelian untuk kilang di Malaysia. Kerana barangan Malaysia berkualiti lebih baik, orang di sekeliling mula berkumpul. Profesor Wang meninggikan suara, tetapi teknologi sumber masih milik China. Profesor, adakah anda tahu tentang teknologi AI generatif? Platform bahasa besar Malaysia baru dilancarkan, mempunyai keupayaan untuk bersaing secara langsung dengan model China. Ini adalah teknologi yang dibangunkan oleh Malaysia pertama di dunia. Profesor Wang terkedu. Saya menyampuk. Wang, kita mesti mengakui apa yang perlu diakui. Malaysia telah berubah. Profesor Wang menjeling saya. Victor, awak pun membela Malaysia? Saya tidak membela. Saya hanya bercakap benar. Profesor Wang tersengih. Apa yang mereka ada? Inovasi, kreativiti, semuanya hanya salinan. Tepat pada masa itu Felix muncul. Mengejutkan, dia sendiri yang membantah. Profesor Wang, adakah anda melihat jumlah permohonan paten antarabangsa tahun lepas? Malaysia telah mengatasi banyak negara besar di rantau ini. Profesor Wang berkata dengan suara bergetar, apa yang penting tentang jumlah paten, kualiti adalah masalahnya. Alexandra juga menyertai. Jumlah artikel saintifik yang diterbitkan dalam jurnal Nature dan Science Malaysia juga telah mengatasi mereka. Profesor Wang meletakkan gelas wine dengan kuat di atas meja. Malaysia kekal kelas kedua. Tanpa China, mereka tidak akan berjaya. Anian melancarkan pukulan terakhir. Profesor, di pasaran Amerika Syarikat SEV menjual lebih banyak kereta elektrik daripada syarikat kereta China. Profesor Wang tidak berkata apa-apa dan beredar. Saya memandang Anian, anda berani, tetapi adakah ia terlalu jauh? Anian ketawa pahit. Profesor, Malaysia sentiasa perlu berjuang dengan prejudis seperti ini. Sekarang kami sudah letih. Malam itu, saya menyiasat semula hasil sebenar krisis rantaian bekalan tahun 2021. Benar-benar mengejutkan. Malaysia telah menjadikan krisis sebagai peluang, dan sebaliknya syarikat-syarikat China terpaksa menanggung kerugian. Mungkin saya benar-benar salah faham tentang Malaysia. Selepas perbahasan dengan Profesor Wang, saya memutuskan untuk mendalami krisis rantaian bekalan tahun 2021. Di arsip di bawah tanah perpustakaan MIT, saya menemui semua artikel pada masa itu, rantaian bekalan global terputus. Pengeluaran di Malaysia terhenti. Malaysia menghadapi krisis ekonomi terbesar. Semua media meramalkan kegagalan Malaysia. Saya juga. Bloomberg meramalkan Samsung perlu menghentikan pengeluaran dalam tempoh 3 bulan. Majalah The Economist menulis, Malaysia akan menyerah. Tetapi setahun kemudian artikel-artikel itu benar-benar bertentangan. Malaysia berjaya menyuadayakan komponen. Syarikat asing kehilangan pasaran Malaysia, mengalami kerugian besar, gelombang pemindahan pengeluaran dari China ke Malaysia. Apa sebenarnya yang berlaku dalam 1 tahun itu? Alexandra menemui laporan kerajaan Malaysia. Profesor, ini mungkin titik penting. Kerajaan Malaysia segera menubuhkan dana bernilai 5 bilion. 5 bilion? Ya. Dan mereka menubuhkan jawatan kuasa pemandu khas yang beroperasi 24/7 yang dipimpin secara langsung oleh Perdana Menteri. Rafael menambah. Yang lebih menakjubkan adalah syarikat-syarikat Malaysia, walaupun pesaing, berkongsi teknologi antara satu sama lain. PNB berkongsi pengalaman dengan syarikat-syarikat kecil, konglomerat negara dan swasta bekerjasama. Saya tidak dapat percaya. Pesaing berkongsi teknologi, di Amerika Syarikat itu tidak mungkin. Anian menjelaskan. Sebelum krisis, rakyat Malaysia akan bersatu. Orang Malaysia memanggilnya semangat muafakat atau kita punya.
Felix menemui kes tertentu, ada syarikat kecil dan sederhana bernama Teknowira. Mereka pakar dalam pembuatan telefon tetapi tiba-tiba menerima sokongan besar dari kerajaan dan konglomerat besar. Hasilnya, dalam tempoh 6 bulan mereka berjaya menghasilkan chip mikrochip untuk peranti 5G. Sesuatu yang syarikat China mengambil masa 10 tahun. Semakin saya mendalami, semakin saya menemui fakta yang menakjubkan. Saintis Malaysia meneliti siang malam, malah jurutera, yang telah bersara pun kembali bekerja. Mereka berkata ia seperti perang. Alexandra menemui klip video temu bual. Seorang jurutera Malaysia berkata, mereka memandang rendah kami. Tetapi kami adalah bangsa yang telah melalui 2 konflik besar untuk kemerdekaan. Cabaran ini tidak bermakna. Saya juga mencari dokumen mengenai era wawasan 2020. Pada tahun 1991, apabila Malaysia berdiri di ambang perubahan besar ekonomi, rakyat secara sukarela menyumbang semua sumber untuk membina negara. Rakyat secara sukarela, Nian mengangguk. Ya, mereka mengorbankan segalanya untuk masa depan. Terima kasih kepada itu, selepas 20 tahun sahaja Malaysia keluar dari status negara miskin. Ini adalah kisah yang tiada dalam buku teks ekonomi. Rafael kembali kepada topik tahun 2021. Profesor, hasilnya Malaysia berjaya menywadaya komponen dan kini mereka juga mengekspor. Mengekspor? Ya. Syarikat-syarikat di India dan Indonesia membeli komponen Malaysia kerana lebih murah dan kualiti lebih baik daripada barangan China. Felix menunjukkan kepada saya hasil perniagaan syarikat China. Banyak syarikat komponen China mengalami kerugian besar kerana mereka telah kehilangan pelanggan terbesar iaitu Malaysia. Saya mengeluh, mereka telah menggali kubur mereka sendiri. Tepat pada masa itu, Nian menunjukkan satu perkara penting. Profesor, itulah ciri Malaysia, keupayaan untuk menjadikan krisis sebagai peluang. Semakin ditindas, mereka semakin kuat. Alexandra membuat kesimpulan. Konflik, sekatan, krisis ekonomi, setiap kali mereka kembali lebih kuat. Saya menulis dalam buku nota saya, Malaysia tahan uji, semakin dipengaruhi semakin menjadi tangkas. Malam itu saya menghantar email kepada Profesor Wang. Wang, mungkin kita perlu melihat semula Malaysia. Mereka adalah negara yang sama sekali berbeza daripada apa yang kita fikirkan, tiada balasan. Tetapi saya sudah tahu jawapannya. Malaysia bukan lagi bayangan sesiapa. Mereka sedang menempuh jalan mereka sendiri. Dan jalan itu mengejutkan seluruh dunia. Di luar tingkap bilik penyelidikan, lampu Boston berkelip-kelip. Tetapi dalam fikiran saya hanyalah imej sebuah negara bernama Malaysia. Bagaimana boleh ada negara seperti itu? Dan saya sedar jawapan yang saya cari tidak terletak dalam teori ekonomi tetapi dalam semangat rakyat Malaysia. Menjelang hari ke-10, saya beralih kepada industri budaya. Felix mengejek. Pop ye. Itu hanya tren sementara seperti berti jagung sahaja. Tetapi data yang saya temui berbeza. Pada tahun 2023, pendapatan ekspor kandungan budaya Malaysia mencapai 0,5 bilion. Ini berti jagung? Felix terkejut. 5 bilion. Alexandra mencari dokumen perbandingan. Profesor, angka ini sama dengan 1,3 pendapatan ekspor filem Bollywood dari negara kecil seperti Malaysia. Yang lebih mengejutkan adalah kadar pertumbuhan. Pada tahun 2016, China mengenakan larangan tidak rasmi terhadap budaya Malaysia. Mereka menyekat semua kandungan Malaysia. Rafael, jadi pasti mereka musnah? China adalah pasaran terbesar. Nian ketawa dan menjawab, tidak. Sebaliknya, ia merebak ke seluruh dunia. Skrin memaparkan kedudukan Netflix. Ayahku berada di tangga ke-10 di 50 negara. Saka di tangga ke-10 di 65 negara. Putri di tangga ke-1 di 70 negara. Saya tidak dapat percaya. Bagaimana boleh? Bahasa berbeza, budaya pun berbeza. Nian menjelaskan, kandungan Malaysia mengandungi emosi sejagat, ketidakadilan, kelangsungan hidup, kasih sayang keluarga, cinta. Itu adalah topik yang seluruh dunia boleh berempati. Alexandra menemui dokumen yang menarik. Profesor, di sebuah bandar luar bandar di Louisiana, Amerika Syarikat, mereka mengadakan pertandingan memasak nasi lemak. Apa? Video menunjukkan itu benar.
Nenek-nenek kulit putih sedang belajar memasak nasi lemak selepas menonton program masakan Malaysia. Perpustakaan bandar kami juga membuka kelas bahasa Malaysia. Kerana kami ingin menonton filem tanpa sari kata, malah Felix juga tidak terkata. Rafael menemui kes lain. Di Brazil, kedai satai Malaysia tumbuh seperti cendawan. 3 tahun ada 500 kedai. Kerana orang ingin mencuba satai yang mereka lihat dalam filem. Saya mencari dokumen mengenai pengaruh pelancongan Malaysia. Pada tahun 2023, industri pelancongan menyumbang 32 bilion kepada KDNK. Angka ini setara dengan KDNK sebuah negara kecil. Jumlah pelancong antarabangsa ke Malaysia melonjak. An-Nien menunjukkan satu perkara penting, Profesor, itulah kuasa lembut menakluki dunia tanpa memerlukan peluru. Alexandra menemui dokumen Harvard. Tahun lepas, bilangan pelajar yang mendaftar untuk belajar bahasa Malaysia di Harvard ialah 400 orang, 10 tahun lalu hanya 20 orang. MIT kita juga. Kita baru sahaja terpaksa membuka jurusan pengajian Malaysia. Felix akhirnya mengakui, ini benar-benar revolusi budaya. Saya berfikir secara mendalam, jika Rom menguasai dunia dengan kekerasan, Britain dengan industri, Amerika Syarikat dengan ekonomi, maka Malaysia menakluki hati rakyat dunia dengan budaya. Rafael menunjukkan dokumen yang bermakna. Profesor, tahun lepas China sebenarnya menarik balik larangan itu. Mengapa? Kerana belia China menggunakan VPN untuk menonton kandungan Malaysia, jadi penyekatan tidak lagi bermakna. An-Nien menambah, tekanan itu sendiri adalah perkara yang mendorong budaya Malaysia ke seluruh dunia. Terima kasih kepada larangan China. Saya ketawa. Sama seperti krisis rantaian bekalan, larangan budaya China juga telah memakan diri. Malam itu, saya pertama kali menonton filem Malaysia, iaitu Ayahku. Saya menontonnya tanpa henti sehingga pukul 3:00 pagi tidak dapat berhenti. Cara penceritaan benar-benar cemerlang. Rupa-rupanya ini sebabnya seluruh dunia tergila-gila. Keesokan harinya, saya mengaku di bilik penyelidikan, saya pun terperangkap dalam gelombang ini. Pembantu-pembantu semua ketawa. An-Nien berkata, Profesor, sekarang baru Anda benar-benar mula melihat Malaysia. Isnin minggu kedua, saya menyiasat industri kenderaan elektrik dan bateri. Felix berkata dengan yakin. Mengenai bateri, China adalah penguasa, CATL adalah nombor 1 di dunia. Tetapi dokumen yang ditemui oleh Alexandra berbeza. Profesor, mengenai teknologi, Malaysia mendahului, MES walaupun baru, kini memegang teknologi bateri paling canggih, menguasai 50% pasaran bateri berprestasi tinggi. Bateri berprestasi tinggi, yaitu jenis bateri yang digunakan oleh Tesla, BMW, Mercedes. Walaupun lebih mahal daripada barangan China, mereka masih memilih barangan Malaysia. Rafael menemui kes tertentu. Tesla Model T menggunakan bateri MES. Volkswagen ID4 menggunakan bateri MES. BMW juga menggunakan bateri MES. Saya ingin tahu mengapa mereka menggunakan bateri Malaysia, An-Nien menjelaskan. Kerana keselamatan dan jarak perjalanan. Bateri Malaysia hampir tidak mempunyai risiko kebakaran dan sekali cas boleh berjalan lebih dari 1000 km. Felix membantah, tetapi bahan mentah monopoli China. Tetapi Alexandra telah menemui fakta yang menakjubkan. Syarikat-syarikat Malaysia telah pergi ke seluruh dunia untuk memastikan bekalan bahan mentah. Mereka telah melabur secara langsung dalam lombong litium di Chile, nikel di Australia, kobalt di Kongo. Mereka telah menandatangani perkongsian khas dengan Indonesia. Hubungan yang dibina dari bantuan tsunami selatan telah berkesan di sini. Saya kagum, segala-galanya mempunyai kaitan. Rafael menunjukkan kepada saya teknologi masa depan. Adakah Anda tahu tentang bateri keadaan pepejal? Dipanggil bateri masa depan dan MES telah berjaya mencipta sampel ujian pertama di dunia. Kas 5 minit boleh berjalan 800 km, ia akan mengubah permainan. Felix terkejut, 5 menit berjalan 800 km? An-Nien berkata dengan bangga. Ya, ia akan dikomersialkan tidak lama lagi, lebih cepat daripada Toyota 2 tahun. Saya berfikir secara mendalam. Malaysia memegang jantung pengangkutan masa depan. Alexandra membuat kesimpulan. Dalam era kenderaan elektrik, bateri sama seperti minyak pada masa lalu dan Malaysia mendahului permainan itu.
Tepat pada masa itu, Rafael menemui berita mengejutkan. Profesor, Apple sedang berunding untuk menandatangani kontrak eksklusif bateri kereta elektrik dengan MES. Apple Car? Ya, malah Apple pun tidak boleh menghasilkan kereta elektrik tanpa bateri Malaysia. Saya ketawa. Malah konglomerat terkemuka dunia seperti Apple pun perlu bergantung kepada Malaysia. An Nien berkata dengan penuh makna. Profesor, kini tiada lagi negara yang berani memandang rendah Malaysia, cuma mereka tidak mahu mengakuinya. Petang itu, saya juga menyiasat tentang kereta elektrik SEV. VF dalam cas 18 minit mendapat 80%. VF9 memecut dari 0,8 km J dalam 3,5 saat. Kereta elektrik mereka mendahului dari segi kepuasan pelanggan di Amerika Syarikat, mengatasi jenama kereta Jerman. Mengatasi kereta Jerman? 10 tahun lalu, ini adalah perkara yang mustahil. Felix akhirnya mengakui sepenuhnya, Malaysia benar-benar telah menjadi negara yang berbeza. Saya mengangguk semasa kita terperangkap dalam prejudis. Malaysia telah bersiap sedia untuk masa depan. Menjelang akhir minggu kedua, saya hampir pasti Presiden Sanchez betul. Namun, apabila semua bukti ini bertindan, ribut besar sedang melanda di dalam diri saya. Saya mendengar bunyi runtuhan kepercayaan 40 tahun. Malam Jumaat minggu kedua, saya tinggal bersendirian di bilik penyelidikan. Di atas meja, dokumen yang dikumpulkan dalam 2 minggu lalu bertimbun. Di skrin adalah senarai artikel yang saya tulis dalam 40 tahun. Keunggulan model pembangunan Barat, korelasi antara pengalaman jajahan dan pertumbuhan ekonomi, hat negara yang mengikut dan teori pergantungan. Itu adalah pencapaian sepanjang hayat saya. Tetapi kini saya merasakan semuanya salah. Melihat keluar tingkap, jalan-jalan Boston pada waktu malam sangat sunyi. Kampus MIT juga sunyi. Mungkinkah saya telah mengajar pelajar perkara yang salah selama 40 tahun ini? Kepala saya sakit. Saya menuang segelas whisky. Saya mengambil buku lama dari rak buku. Itu adalah buku sulung saya. Ditulis pada tahun 1985. Nasib negara membangun. Mengapa mereka miskin? Saya membuka halaman pertama. Negara miskin menjadi negara kaya adalah mustahil. Sejarah telah membuktikannya. Ayat yang saya tulis sendiri menusuk jantung. Tepat pada masa itu telefon saya berdering, istri saya. Sayang, di bilik penyelidikan lagi? Projek kali ini sangat sukar? Ya, semua yang saya percayai sebelum ini sedang goyah. Apa yang berlaku? Negara bernama Malaysia menafikan semua teori saya. Istri saya terdiam seketika dan berkata, Victor, Anda sentiasa mengejar kebenaran. Mengakui kesilapan juga adalah keberanian. Menutup telefon, saya melihat semula dokumen itu. Tahun 1986, KDNK per kapita Malaysia ialah KDN 800. Tahun 2024 ialah kroma 17,000, meningkat 21 kali ganda. Rekod yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia, tiada eksploitasi jajahan, tiada rompakan sumber negara lain, hanya dengan pendidikan, teknologi dan ketabahan. Tangan saya bergetar. Saya meletakkan tangan saya di papan kekunci untuk menulis laporan, tetapi tidak dapat menaip satu perkataan pun. Saya salah. Mengakui 3 perkataan ini mengapa begitu sukar. 2 selahan pagi, An Nien masuk ke bilik penyelidikan. Profesor, Anda masih di sini? An, mengapa awak di sini pada waktu ini? Saya risau. Profesor kelihatan sangat letih. An Nien membawa 2 cawan kopi. Profesor, adakah Anda tahu peribahasa Malaysia? Kegagalan adalah guru kejayaan. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kita meninggalkan pemikiran lama, barulah kita dapat melihat kebenaran baru. Saya ketawa kecil, meninggalkan kepercayaan 40 tahun tidak mudah sama sekali. An Nien berkata perlahan, Profesor, Malaysia juga telah melalui banyak kegagalan, tetapi setiap kali mereka mengakuinya dan berubah. Itulah kekuatan Malaysia. Mengakui kegagalan adalah kekuatan, ya, dan Profesor sedang dalam proses itu. Selepas An Nien pergi, saya melihat ke cermin, seorang profesor tua dengan rambut beruban ada di sana. Orang yang telah mengajar dengan keyakinan selama 40 tahun, apa yang perlu dilakukan sekarang? Saya bertanya kepada diri sendiri tetapi jawabannya sudah tersedia. Mesti mengakui kebenaran.
Pagi Isnin minggu ketiga, saya memanggil semua pembantu. Hari ini kita mesti membuat kesimpulan muktamad, memutuskan arah untuk laporan yang akan dihantar ke Bank Dunia. Felix memulakan, Profesor, walaupun begitu, had Malaysia masih jelas. Ia hanyalah negara kecil dengan populasi 33 juta orang. Negara kecil? An Nien membantah. Jika hanya mengikut populasi, ia kecil tetapi skala ekonomi mereka berada di top 30 dunia. Skala perdagangan di tempat ke-20. Alexandra menambah, dari segi pengaruh, ia lebih besar. Dengan budaya, mereka mempengaruhi seluruh dunia. Felix meninggikan suara, tetapi mereka masih terlalu bergantung kepada konglomerat besar. Jika PNB runtuh, Malaysia juga runtuh. Rafael menunjukkan data. Itu juga sedang berubah. Mereka telah mempunyai 4 unicorn teknologi dan ekosistem permulaan yang sangat rancak. Perbahasan semakin sengit. Malaysia masih bergantung kepada ekspor. Jadi apa? Jerman juga bergantung kepada ekspor. Mereka mempunyai risiko dari negara jiran di utara. Israel juga mempunyai risiko keselamatan, tetapi masih merupakan negara inovasi. Saya mendengar secara senyap. Jika 2 minggu yang lalu saya akan menyokong Felix. Tetapi kini ia berbeza. Semua orang sunyi dan mendengar saya bercakap. Bilik penyelidikan tiba-tiba sunyi. Felix, kata-kata awak ada logik. Malaysia bukan negara yang sempurna. Felix kelihatan lega, tetapi saya berdiri dan menulis di papan 1986. 2 bilam bat. KDNK per kapita KD 800. Iwan Titian, On Yedi, 0. Kadar Jelik, huruf 70, Yorzai. Paifenzi Josuwu. Jangka hayat purata 65 tahun, 76 tahun. Kadar kematian bayi 45,1000, 5,1000. Adakah negara lain yang mencapai perubahan seperti itu? Tiada siapa yang dapat menjawab. Satu-satunya negara yang menjadi negara berpendapatan sederhana tinggi tanpa jajahan, satu-satunya kes dari penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan. Bukankah ini istimewa? Felix cuba membantah buat kali terakhir. Tetapi Profesor, teori Anda masih bernilai. Ia betul untuk kebanyakan negara. Kebanyakan? Saya memandang tepat ke arah Felix. Sains boleh runtuh hanya kerana satu pengecualian. Mekanik klasik Newton juga terpaksa diselaraskan sebelum Einstein. An Nien bertanya dengan ragu-ragu. Jadi Profesor, saya salah sepenuhnya. Semua orang kelihatan terkejut, terutamanya Felix. Dia memandang saya seolah-olah tidak percaya. Profesor, Anda menafikan kerjaya 40 tahun Anda? Tidak, saya sedang menyesuaikannya. Merendah diri di hadapan kebenaran, Alexandra berkata dengan penuh emosi, Profesor, Anda sungguh hebat. Rafael juga bersetuju. Ini baru imej seorang sarjana sejati. An Nien mengucapkan kata-kata muktamad. Profesor, adakah kebenaran membuatkan Anda tidak selesa? Itu adalah ayat yang saya katakan kepadanya seminggu yang lalu. Saya ketawa. Tidak selesa tetapi perlu diterima. Itulah kedudukan seorang sarjana. Tepat pada masa itu Felix tiba-tiba berdiri. Saya tidak boleh terima. Saya sangat menghormati Anda. Dia keluar dari bilik penyelidikan. Saya berasa pahit. Tetapi saya faham, itulah imej saya sendiri seminggu yang lalu. Mari, sekarang kita tulis laporan. Tajuknya begini, saya menulis besar di papan Malaysia. Negara yang menulis semula buku teks ekonomi. An Nien tersenyum. Tajuk yang sempurna Profesor. Alexandra dan Rafael juga bersetuju. Kami menulis laporan sepanjang malam, tetapi semakin saya menulis, semakin saya merasakan negara bernama Malaysia ini benar-benar istimewa. Mengubah krisis menjadi peluang, mengubah tekanan menjadi lonjakan, tidak melupakan budi, membangun bersama. Pukul 4 pagi, draft laporan telah siap. Sekarang hanya tinggal Davos sahaja. An Nien berkata, adakah Profesor benar-benar boleh mengakuinya di hadapan seluruh dunia? Mesti buat. Itu barulah keberanian sebenar. Rabu minggu ketiga, saya mula menulis laporan akhir. Untuk menulis ayat pertama, saya mengambil masa 1 jam, saya salah, hanya 3 perkataan, tetapi itu adalah ayat yang paling berat dalam hidup saya. Saya menulis lagi, selama 40 tahun, saya percaya bahawa model pembangunan berpusatkan barat adalah satu-satunya jalan. Tetapi Malaysia telah membuktikan bahawa ada jalan lain sepenuhnya.
Alexandra meringkaskan data. Profesor, ini adalah petunjuk teras pertumbuhan ekonomi 21 kali ganda 1986-2024. Pendidikan kadar celik huruf 70%, 95%. Teknologi mendahului di rantau ini dalam inovasi. Budaya ekspor budaya 5 bilion. Bantuan dari negara penerima menjadi negara pemberi bantuan. Rafael meringkaskan kes-kes utama kerajaan elektronik di Mozambika, industri tekstil di Bangladesh, pembinaan semula di Indonesia, sokongan kepada bekas sukarelawan Sudan. An-Nien menunjukkan titik teras ciri-ciri model Malaysia. 1. Pelaburan keutamaan dalam pendidikan. 2. Mengubah krisis menjadi peluang. 3. Budaya mengingati budi. 4. Mengejar swadaya teknologi. 5. Kuasa lembut budaya. Saya menulis dalam laporan, Malaysia telah menjadi negara maju tanpa perlu mengeksploitasi jajahan, tanpa merompak sumber hanya dengan sumber manusia dan kehendak. Ini tidak dapat dijelaskan dengan teori ekonomi sedia ada. Dan saya menulis kesimpulan Bank Dunia dan IMF mesti menyemak semula model sokongan negara membangun, mesti mencipta model pembangunan baru berdasarkan pengalaman Malaysia. Ayat terakhir adalah yang paling sukar. Saya Victor Rojan mengakui bahawa kajian sepanjang hayat saya adalah tidak lengkap dan saya telah mempelajarinya dari sebuah negara bernama Malaysia. Rendah diri tetapi bangga apabila laporan itu keluar, tangan saya bergetar. An-Nien menghiburkan, Profesor, Anda sungguh berani. Tidak lambat lebih baik daripada tidak, akhirnya saya telah melihat kebenaran. Alexandra bertanya, Profesor, adakah Anda benar-benar akan membentangkan kandungan ini di Davos? Mesti buat. Seluruh dunia perlu tahu. Rafael bimbang. Penentangan dari kalangan akademik akan sangat besar. Tidak mengapa, kebenaran akhirnya akan menang. Malam itu saya menghantar laporan kepada Bank Dunia. Tajuk terakhir diletakkan sebagai model pembangunan baru Malaysia, pengakuan dan penemuan seorang ahli ekonomi. Detik menekan butang hantar, 40 tahun hidup seperti filem bergerak perlahan berlalu, tetapi saya tidak menyesal. Walaupun lambat, tetapi saya telah menemui kebenaran. 3 hari kemudian, di Davos, Switzerland, Dewan Utama Forum Ekonomi Dunia padat dengan 2,000 penonton, ketua negara, CEO konglomerat, pemenang hadiah Nobel, sedang melihat saya berdiri di belakang pentas menunggu, tangan saya basah dengan peluh. Presiden Bank Dunia Sanchez datang dekat. Profesor Rosentown, saya telah membaca laporan itu. Sungguh menakjubkan. Anda betul? Profesor sendiri yang hebat. Mengubah kepercayaan 40 tahun, tidak semua orang boleh lakukan. Pengacara memperkenalkan saya. Seterusnya adalah ucapan khas Profesor Victor Rosentor dari MIT. Bersama tepukan, saya melangkah ke pentas. Di barisan hadapan, Profesor Wang duduk dengan muka mengejek. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memulakan ayat pertama. I was wrong, saya salah. Seluruh dewan tiba-tiba sunyi. Permulaan yang tidak dijangka. Dalam 40 tahun mengajar ekonomi, saya percaya bahawa model Barat adalah satu-satunya jawapan bahawa mesti ada jajahan baru menjadi kaya, bahawa negara miskin akan kekal miskin. Penonton berbisik, tetapi sebuah negara bernama Malaysia telah menafikan sepenuhnya teori saya. Saya menayangkan carta di skrin. Tahun 1986, KDNK per kapita ialah RM8. Tahun 2024 ialah RM17,000. Pertumbuhan 21 kali ganda, rekod yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Profesor Wang menyilangkan tangan. Yang lebih menakjubkan adalah mereka telah melakukannya tanpa jajahan, tanpa eksploitasi, tanpa rompakan, hanya dengan pendidikan, teknologi, dan kehendak. Saya beralih ke slide seterusnya. Ini adalah image selepas konflik, hanya tinggal runtuhan. Tetapi 50 tahun kemudian, latar langit moden Kuala Lumpur muncul di skrin. Mereka telah menjadi ekonomi dalam top 30 dunia. Penonton kagum bagaimana boleh? Saya telah mengkaji selama 3 minggu dan saya telah menemui ciri khas yang hanya ada di Malaysia. Pertama, keupayaan mengubah krisis menjadi peluang. Saya menjelaskan kes krisis rantaian bekalan tahun 2021. Apabila dunia menutup, mereka menyuadayakan pengeluaran komponen dalam tempoh 1 tahun, mengurangkan pergantungan dari 90% kepada 15%. Kedua, budaya tidak melupakan budi.
Saya menceritakan kisah sukarelawan Sudan. Mereka masih mengingati bantuan dari 50 tahun lalu dan membalasnya merentasi 3 generasi. Ketiga, falsafah membangun bersama. Saya memperkenalkan kes Mozambik dan Bangladesh. Mereka tidak mengeksploitasi, tetapi memindahkan teknologi. Mereka membangun bersama, walaupun sedang memupuk pesaing. Profesor Wang cuba berdiri, tetapi pandangan orang di sekeliling memaksanya duduk semula. Keempat, kuasa budaya. Saya menceritakan kisah filem dan makanan Malaysia. Tidak perlu peluru, mereka telah menakluki dunia dengan sesuatu yang dipanggil budaya. Slide terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia bertanya, kepada kita adakah perlu menginjak orang lain untuk membangun? Adakah perlu mengeksploitasi untuk menjadi kaya? Penonton menahan nafas. Malaysia telah membuktikan ada jalan lain, jalan yang lebih berperi kemanusiaan dan lebih mampan. Saya memandang Profesor Wang, saya salah. Saya bersedia mengakuinya dan kini kita semua mesti belajar dari Malaysia. Ayat terakhir. Mari kita tulis semula buku teks ekonomi. Mari kita tambah bab baru yang bertajuk Malaysia. Saya menamatkan ucapan saya. Pada mulanya adalah kesunyian, kemudian seorang berdiri, yaitu Presiden Sanchez, dan dia bertepuk tangan. Seorang demi seorang berdiri. Tidak lama kemudian, kedua 2,000 orang berdiri bertepuk tangan, hanya Profesor Wang duduk bersendirian dan akhirnya pergi. Anian sedang menunggu saya. Dia mengalirkan air mata. Profesor, terima kasih banyak. Saya yang patut berterima kasih kepada awak kerana membantu saya melihat kebenaran. Hari itu, Forum Davos telah menjadi detik bersejarah. Apabila dunia menilai semula Malaysia, CNN melaporkan, pengakuan mengejutkan Profesor Rosentown. Financial Times menulis, titik perubahan besar dalam kalangan ahli ekonomi, dan buat kali pertama dalam hidup saya berasa benar-benar bebas, merendah diri di hadapan kebenaran. Itu barulah keberanian sebenar. Selepas kembali dari Davos, Dewan Kuliah MIT telah berubah sepenuhnya. Kuliah pertama kursus ekonomi antarabangsa, Dewan 300 tempat duduk padat dengan 500 orang, pelajar berdiri memenuhi koridor. Anak-anak, mulai hari ini kita akan belajar subjek ekonomi baru. Saya menulis besar di papan Model Malaysia, teori pertumbuhan yang tidak dapat dihancurkan. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, adakah Anda benar-benar akan meninggalkan teori lama? Bukan meninggalkan, tetapi meluaskan. Model Barat juga betul, tetapi model Malaysia juga wujud. Seorang pelajar lain bertanya, adakah negara lain boleh mengikut model Malaysia? Boleh, tetapi ada syarat. Saya menulis di papan pelaburan sepenuh tenaga dalam pendidikan, tidak takut krisis, mengingati dan membalas budi, membangun bersama. Tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Selepas kuliah, Felix datang mencari saya. Profesor, saya minta maaf, saya terlalu degil. Tidak mengapa, saya juga pernah begitu. Sekarang saya juga ingin mengkaji tentang Malaysia. Bagus. Mari kita cipta subjek ekonomi baru bersama-sama. Reaksi dari kalangan akademik juga sangat rancak. Harvard, Oxford, Sorbonne, University di seluruh dunia telah membuka kursus tentang pengajian Malaysia. Jawatan kuasa hadiah Nobel Ekonomi juga menghubungi saya. Profesor Rosentown, sila teruskan kajian tentang model Malaysia. Ini adalah penemuan yang sangat penting. 6 bulan kemudian, buku saya diterbitkan. The Malaysian Exception, Rewriting Economics. Ia telah menjadi buku terlaris dan diterjemahkan ke 24 bahasa. Kerajaan Malaysia menghantar surat jemputan. Kami dengan hormatnya menjemput Profesor Rosentown melawat Kuala Lumpur. Kali pertama menjejakkan kaki di tanah Malaysia, saya terkejut. Kecanggihan lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, kedinamikan Kuala Lumpur dan yang paling penting adalah tenaga rakyat. Saya bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Terima kasih kepada Profesor, Malaysia sedang dinilai semula. Tidak, Malaysia sendiri yang membuktikan itu. Sekarang saya yakin bahawa abad ke-21 adalah era model pembangunan baru dan Malaysia telah menunjukkan jalan itu. 3 tahun telah berlalu. Saya berusia lebih 70 tahun tetapi masih berdiri di podium. Hari ini saya masih mengajar pelajar tentang model Malaysia. Keajaiban tidak jauh. Kadang-kadang sebuah negara kecil berbentuk semenanjung boleh membawa harapan baru kepada umat manusia.
Menamatkan kuliah, saya kembali ke bilik penyelidikan. Profesor An Nien sedang menunggu saya. Kini dia mengajar di Harvard. Profesor, saya dengar jawatankuasa Nobel telah menghubungi Anda. Ya, kajian tentang model Malaysia mendapat perhatian. Anda layak menerima anugerah itu. Anugerah tidak penting. Yang penting adalah telah menemui kebenaran. An Nien tersenyum. Terima kasih kepada Profesor, dunia telah melihat semula Malaysia. Tidak Malaysia sendiri yang bersinar. Kita hanyalah orang yang menemui cahaya itu sahaja. Di luar tingkap, matahari terbenam Boston sedang melabuhkan tirai. Saya sekali lagi sedar bahawa penemuan terhebat bukanlah mencari yang baru, tetapi melihat apa yang sudah ada dengan mata baru. Malaysia sentiasa ada. Cuma kita kerana prejudis tidak melihatnya. Itulah kisah tentang kebenaran menakjubkan yang ditemui oleh seorang profesor MIT di Malaysia. Keberanian seorang sarjana yang memecahkan prejudis 40 tahun untuk menulis subjek ekonomi baru. Apa pendapat Anda? Untuk memberitahu dunia nilai sebenar Malaysia, sila kongsi kisah ini, sila daftar dan suka. Terima kasih. Lain kali kami akan kembali dengan kisah yang lebih menakjubkan.